Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera. Sebelum tu saya minta maaf untuk episod yang ke-40 di mana audio teruk sikit lah. Saya pun tak tahulah. Dekat sangat ke apa. Jadi hari ini saya akan cuba yang terbaik insyaAllah. Baik, kita teruskan dengan episod yang ke-41. Rumah papan yang disewa tidaklah mahal sangat apabila derih bau berpindah ke Keluang di Johor. Manalah ada pilihan lain mahu menyewa rumah, melainkan berdekatan dengan kem. Mudahlah berulang alik ke tempat kerja sekalipun ditugaskan sebelah malam. Apalagi masa perintah orang putih, memang selalu masuk ke hutan hinggalah jarang balik ke rumah. Kalau ikutkan hatinya, derih bau tidak mahu membawa keluarga ke Keluang. Biarlah mereka semua di kampung sahaja. Dia boleh balik ke kampung apabila cuti panjang selepas dikerah masuk ke hutan. Masuk ke hutan berbulan-bulan, manalah ada masa mahu bermesra dengan anak-anak dan isteri. Mizah pula hanya tinggal bersama anak kecil apabila derih bau masuk ke hutan. Tetapi Mizah sendiri yang mahu ikut berpindah ke Keluang. Kalau masuk ke hutan pun, bukannya derih bau sepanjang waktu. Mereka bergilir-gilir masuk ke hutan sekiranya mendapat laporan dari orang-orang kampung yang mereka ternampak gerombolan komunis. Apabila derih bau tidak masuk ke hutan, dia akan bertugas di dalam kem sahaja. Tentu derih bau memerlukan dia untuk memasak nasi atau mencuci pakaian sekiranya tidak masuk ke hutan. Sebab itu, Mizah berkeras juga mahu ikut ke Keluang. Lagipun dia tidak percaya sangat dengan suaminya setelah kerap kali mendengar perangai askar yang mudah berkahwin lain setiap kali berpindah kem. Bimbang juga Mizah kalau derih bau tidak melepaskan peluang memikat gadis lain setelah berpindah ke Keluang itu. Abang balik makan tengah hari ni. Beritahu derih bau sewaktu meninggalkan rumah di sebelah pagi. Lebih baik dia balik makan tengah hari daripada beratur bersama dengan budak-budak bujang menunggu nasi di dalam kem. Sewaktu sibuk memasak di dapur inilah, Kak Jiah, jiran di sebelah rumah mengajaknya menjenguk Hajah Besar, tuan rumah yang sudah seminggu kejang sakit sampai tidak dapat keluar rumah. Tetapi tidak ada masa mahu menjengah disebabkan sibuk menguruskan rumah. Kalau kamu nak pergi, biarlah kakak tengokkan anak kamu. Ujar Kak Jiah menawarkan diri. Apalah salahnya dia tengokkan anak kecil itu, sementara Mizah pula menjenguk Hajah Besar yang terkejang sakit. Lagipun dia sudah berulang kali menjengah disebabkan anak-anaknya sudah besar belaka. Memang suami Kak Jiah juga sama-sama bertugas di kem, sekalipun waktu mereka bertugas tidaklah sama. Kadang-kala suami Kak Jiah masih di kem, derih bau pula sudah balik ke rumah. Ada masanya suami Kak Jiah balik, derih bau pula baru mahu pergi ke kem. Kalau Kak Jiah nak tengokkan, apa salahnya? Lega juga hati Mizah disebabkan Kak Jiah sanggup menawarkan diri. Bila lagi dia mahu menjengah tuan rumah yang terkejang sakit kalau mahu menunggu derih bau untuk balik. Lagipun dia sudah siapkan nasi, gula di dapur. Tidaklah terburu-buru sangat dia mahu menghidangkan makanan apabila derih bau balik untuk makan tengah hari. Menjengah Hajah Besar pula pun bukanlah lama sangat sampai berjam-jam. Memadai dia menjengahkan muka sahaja sebagai budi bahasa orang datang merantau ke tempat orang. Apa pula kata Haji Yusar, suami Hajah Besar, kalau dia tidak mahu menjengahkan muka tatkala isterinya terkejang sakit. Memang dalam seminggu itulah Hajah Besar tidak keluar rumah lagi. Biasanya mereka sama-sama menunggu Ahseng mengayuh basikal membawa raga yang berisi sayur-sayur kerana mereka tidak ada masa mahu ke pasar. Kalau Asing tidak menjengah muka, memang tidak bersayurlah rumah mereka untuk memasak gulai. Biarlah Asing jual dengan harga yang mahal, mereka terpaksa juga berlanggan. Alah, sekejap kamu nak ke sana, apalah salahnya? Kak Jiah semakin menggalakkan. Kalau derih balik, kakak tolong bagi tahu dia je. Mizah mengingatkan setelah dia tinggalkan anak kecilnya kepada Kak Jiah. Sebaik sahaja Mizah masuk ke rumah Hajah Besar, terkejut benar dia. Apakala dilihatnya perempuan itu terlalu kurus hinggakan mukanya mencengkung. Masakan pula dalam tempoh seminggu sahaja, tubuh Hajah Besar boleh susut demikian. Tetapi Hajah Besar tidak mampu tersenyum. Maafkan saya,
Tetapi Haji Besah masih lagi mampu tersenyum sebaik sahaja melihat dia duduk di sisi. Hanya tenaga Haji Besah sahaja yang lemah tidak boleh bergerak kuat. Apabila berbual, dia masih rancak bercerita dengan tangannya rancak mengimbas-imbas macam mahu bingkas bangun. Baru seminggu sakit, dah susut benar badan dia. Beritahu Haji Yusar macam tidak percaya dengan perubahan diri isterinya. Kenapa tak bawa Mak Haji ni pergi ke hospital? Lantas sahaja Miza mengesyorkan disebabkan tidak terkamak melihat keadaan Haji Besah yang terlalulah kurus. Dia yang tak nak ke hospital. Sahut Haji Yusar serba salah juga kerana isterinya terlalu marah jika disebut mahu ke hospital. Sikit-sikit hospital. Boleh ke hospital tu bagi nyawa? Merungut benar Haji Besah bagaikan tersinggung dengan cadangan Miza. Hanya ikhtiar kita je Mak Haji. Sengaja Mizah memujuk dengan harapan orang tua itu bersetuju. Pantang tuan nenek aku kalau berubat di hospital. Gerutu Haji Besah benar-benar marah dengan sikap Mizah. Cepat-cepat Haji Yusar memberi isyarat supaya tidak ulangi lagi tentang mendesak berubat ke hospital itu. Manalah tahu isterinya akan bertambah marah sampai menyergam Mizah pula. Belum sempat Mizah mengangguk setuju dengan isyarat Haji Yusar. Tiba-tiba Badin, anak Kak Jiah memanggilnya. Cepat-cepat pula Mizah minta diri dari Haji Yusar kerana menjangka Derik Bauk sudah balik. Tentulah suaminya mahu segera makan untuk balik semula ke kem meneruskan tugas di sebelah petang. Tatkala sampai di rumah, memang Derik Bauk belum balik ke rumah. Belum pun jam 12 tengah hari masakan suaminya sudah jejak kaki ke rumah kalau tidak bersebab. Tetapi berdebar juga hatinya kerana anak kecilnya menangis kuat sampai serak suara. Puas dibujuk Kak Jiah, tangisan anak kecilnya kian melangsingkan bagaikan lapar susu sepanjang hari. Sebaik sahaja Mizah memeluk anak kecilnya, tangisan anak kecilnya masih juga tidak boleh dipujuk. Tidak bertangguh, Kak Jiah meminta Mizah memanggilkan saja dukun ke situ dengan tidak perlu menunggu Derik Bauk balik. Terpulanglah pada kakak, saya ikut aja. Bisik Mizah dalam keadaan terdesak. Biarlah Kak Jiah uruskan segalanya kerana perempuan itu lebih berpengalaman daripada dia. Disebabkan sudah lama Kak Jiah berada di Keluang. Kita jemput Tok Haji, Mak. Badin memberitahu maknya supaya menjemput Haji Yusar terlebih dahulu. Tentu orang tua itu tahu siapa dukun yang perlu dijemput. Betul juga. Sahut Kak Jiah kerana penduduk-penduduk di situ seringkali menjemput tuan rumah itu sekiranya keluarga mereka diganggu sakit. Kadang-kala dirasuk pelesit juga mereka akan jemput Haji Yusar. Tetapi Haji Yusar bukanlah mahu sangat kalau dijemput mengubati orang. Lainlah jiran-jiran dalam keadaan terdesak sementara menunggu dukun datang ataupun menanti ambulan menyerbu ke situ untuk dibawa ke hospital. Memang Haji Yusar tidak sanggup mengubati sesiapa pun. Kalau dijemput pun dia sekadar membacakan doa sahaja. Selepas itu, terserahlah segalanya kepada ketentuan Allah belaka. Sebaik sahaja emaknya menyuruh menjemputkan Haji Yusar, tidak tertangguh Badin melompat ke tanah. Dia berlari semula ke rumah Haji Yusar, memberitahu kejadian yang berlaku ke atas anak kecil Mizah. Disebabkan tidak ada siapa lagi yang boleh diharapkan, terpaksalah Haji Yusar datang menjengah. Sakit perut agaknya ni, ujar Haji Yusar sebaik saja mengusap-ngusap perut anak kecil itu dengan tapak tangan. Budak, kalau terlampau menangis pun, memang kembung perutnya Tuan Haji. Jelas Kak Jiah semacam mengingatkan Haji Yusar. Tahu benarlah dia, pasal anak kecil yang galak menangis akan menyebabkan kembung perut sampai bunyi rebana apabila ditepuk perlahan. Tak tahulah aku macam mana nak buat ni. Kalau Haji Yusar serba salah apabila didesak minta doakan sahaja anak kecil yang melangsing menangis tidak mahu dipujuk. Setelah meraba-raba seluruh badan anak kecil itu, lantas Haji Yusar minta sediakan air sejuk segelas. Biarlah dia cuba doakan pada air sejuk supaya dimakbulkan Allah. Lagipun dia tahu asal syaitan daripada api yang menyala, sudah tentulah musuhnya adalah air sejuk yang mampu memadamkan api yang bergejolak. Kak Jiah sendiri ambilkan air segelas di dapur, lantas dihulurkan kepada Haji Yusar. Sebaik sahaja dia memegang gelas yang berisi air sejuk itu, terus saja Haji Yusar membacakan doa.
Setelah dibaca 7 kali, dia hembuskan perlahan ke dalam air sejuk di dalam gelas. Ketika ini tiba-tiba saja Haji Yusar terkejut apabila dilihatnya bayang-bayang isterinya tersengih-sengih di dalam gelas. "Weh, kamu rupanya. Balik!" Perintah Haji Yusar keras bagaikan membentak isterinya Hajah Besar. Serta-merta anak kecil Mizah terdiam. Dia tidak lagi menangis sekalipun tersengguk-sengguk sedu tangisnya yang galak sebelum ini. Haji Yusar menyuruh berikan anak kecil itu meneguk air sejuk berkenaan. Di samping sapukan ke mukanya sama seperti mengambil wuduk. Setelah menyerahkan gelas tersebut kepada Kak Jiah, cepat-cepat Haji Yusar keluar. Malu benar dia sekiranya Kak Jiah menyedari apa yang dilihatnya tatkala membacakan doa tadi. Manalah tahu Kak Jiah juga ternampak bayangan Kak Besar, Hajah Besar di dalam air gelas itu. Tentulah Kak Jiah menuduhnya mengamalkan ilmu syaitan untuk mengganggu jiran. Malu benar dia kalau dituduh jiran-jiran mengenai dirinya yang mengamalkan ilmu syaitan. Dia sendiri tidak tahu kalaulah isterinya yang amalkan. Sejak berkahwin dengan Hajah Besar, tidak pernah pula dia menyedari isterinya ini amalkan ilmu syaitan. Kalau isterinya menyembunyikan dari pengetahuan dia, memang Haji Yusar tidak dapat mendesak apa-apa. Ketika balik ke rumah, Haji Yusar melihat isterinya menggeliat-liat mengerang kesakitan tidak menentu. Hajah Besar merungut-rungut kecil menyalahkan suaminya iaitu Haji Yusar kerana menjengah anak kecil Mizah. "Awak lebih mementingkan orang, isteri sendiri sakit, awak tak peduli." Marah benar Hajah Besar kerana suaminya meninggalkan dia dalam keadaan terkejang sakit. "Nampaknya awak ni amalkan ilmu syaitan." Lantas saja Haji Yusar menuduh apabila kenangkan bayangannya menjelma di dalam gelas ketika didoakan anak kecil itu. Kalau tidak ada sebab musabab, masakan isterinya mengerang. Setelah anak kecil itu pula yang sembuh serta-merta. "Ilmu syaitan apa pula ni?" gerutu Hajah Besar tidak berani menatap muka suaminya. "Ni aku tahulah, tak payahlah awak nak berlindung." Jerkah Haji Yusar setelah menyedari gangguan anak kecil Mizah itu memang berpunca dari isterinya sendiri. Sebab itu dia menyuruh Derih Bauk menemui Ulung Kubil apabila anak kecilnya menangis lagi pada tengah malam. Dia sendiri tidak mampu membantu kecuali boleh berdoa sahaja untuk menghindarkan gangguan syaitan. Tentu gangguan itu akan berulang lagi sekiranya tidak diubati terus. Lainlah Ulung Kubil. Apabila anak kecilnya menangis tengah malam sampai terbalik biji mata, lantas Ulung Kubil menggenggam tanah di tengah halaman. Dia menyerakkan tanah yang digenggam itu ke atas atap rumah sebelum masuk menjengah anak kecil yang galak menangis. Tiba-tiba saja anak kecil itu berhenti menangis. Sebaik saja Ulung Kubil mendekatinya. Ketika Ulung Kubil meletakkan hujung telunjuk ke pusat anak kecil itu, dia membacakan, "Bismillahi wallahu ghalun ala amri." 100 kali dia membacakan doa itu. Serentak dengan itu, mereka mendengar jeritan langsing dari rumah Hajah Besar. Sekaligus pula mereka mendengar Haji Yusar memarahi isterinya sampai terdengar dia azan 7 kali. Kemudian diikuti dengan membaca surah At-Tariq. Disebabkan tidak tergamak mendengar jeritan di rumah Hajah Besar, sengaja Derih Bauk mengajak Ulung Kubil sama-sama pergi menjengah. Tidak patutlah mereka biarkan jiran menanggung penderitaan. Semasa dia memberi salam di tengah halaman, Haji Yusar segera membukakan pintu. Sarjan Mihat, suami Kak Jiah, ikut sama setelah mendengar jerit Hajah Besar bertambah galak. "Elok sangatlah Ulung Kubil datang ni." Tersenyum lebar Haji Yusar menyambut tetamunya. Memang dia mahu menyembunyikan juga rahsia isterinya itu. Tetapi terpaksa juga menerima tetamu yang cuba datang untuk membantu. Kerana lambat laun diketahui orang juga sekiranya dia cuba menyembunyikan rahsia isterinya. Apabila Ulung Kubil duduk di sisinya, tidak bertangguh, Hajah Besar mengibas tangan mahu menyerang. Tetapi tenaganya yang lemah tidak menyinggahi Ulung Kubil. Dia terus merungut-rungut tidak menentu memaki hamun Ulung Kubil kerana datang menjengah. Lama Ulung Kubil membacakan jampi serabah. Tersipu-sipu Hajah Besar seolah-olah mengaku dia berkuasa di kawasan itu. Siapa pun jangan tunjukkan berani mahu menjadi bomoh kalau mahu berhadapan dengannya. "Kau jangan cuba tunjuk pandai, Kubil," gerutu Hajah Besar dengan suara yang parau. "Dah lama aku jaga Besar ni. Tanah ni aku yang punya."
Katanya terlenggok-lenggok kepala laksana orang yang uzur. Aku bukan nak tunjuk pandai, sahut Ulung Kubil tersengih-sengih macam merendah. Tapi kamu yang nak tunjuk pandai. Lantas dia menghunus badik usang yang sentiasa dipegangnya. Badik itu dicacak oleh Ulung Kubil ke lantai dengan membaca, Assalamualaikum nenek petala langit. Setinggi-tinggi kau sampai ke langit. Aku minta kau datang, tak boleh tidak. Datang nak minta bantu anak cucu. Kau tengokkan siapa yang ganggu. Hajah Besar. Allahu Akbar. Time maghrib juga saya baca. Patut saya potong tadi. Tak apa saya teruskan. Astaghfirullahalazim. Lama Ulung Kubil terconggok tidak bergerak. Tiba-tiba sahaja badik usangnya tercancang di lantai rebah bagaikan dicabut. Ketika ini, angin kencang bertiup kuat hingga derunya menggegar. Terasa juga gerun derih bau dengan suasana yang tidak pernah dirasanya demikian. Dalam masa angin bertiup kencang itu, lampu di dalam rumah Hajah Besar sekaligus terpadam bagaikan pelita yang dihembus kuat. Hairan juga mereka kerana lampu elektrik boleh padam tidak semena-mena di tengah tiupan angin kencang itu. Ketika ini, Hajah Besar mengerang-gerang mengempas badan, disambut dengan keadaan di sekeliling rumah seperti tapak kaki berjalan yang tidak menentu. Oh, kamu bawa orang tinggi datang ya? Keluh Hajah Besar termengah-mengah bagaikan berlari simpang perinang dikejar musuh. Kau yang nak berlawan sangat, bukannya aku, sahut Ulung Kubil membentak keras. Buat apa kita nak berlawan? Bukankah lebih baik kita berkawan? Lembut sahaja suara Hajah Besar memujuk. Hei, sekarang ni aku nak berlawan, jerkah Ulung Kubil memberi amaran tidak menghiraukan rayuan Hajah Besar. Sebab apa pula kita nak berlawan? Kita ni bukannya bermusuh. Tersengih-sengih Hajah Besar mengerling Ulung Kubil. Sekarang ni, aku nak bermusuh dengan kamu, sahut Ulung Kubil terus mencabar lawan. Apabila Ulung Kubil mengukuhkan kedudukan duduk sambil mengisarkan dua tapak tangannya, sekaligus Hajah Besar mengeliat lantas memekik kuat. Dia mengaku dikuasai polong dari keturunan neneknya yang mempusakai tanah tempat tinggalnya. Sama ada Hajah Besar rela ataupun tidak, polong peninggalan nenek moyangnya tetap bersamanya. Selagi dia mewarisi tanah pusaka nenek moyangnya, memang Hajah Besar tidak dapat mengelak. Asal sahaja dia menerima tanah pusaka itu, samalah juga macam dia menerima polong peliharaan nenek moyangnya sejak turun-temurun. Seminggu selepas berubat dengan Ulung Kubil, barulah Hajah Besar beransur pulih. Tidak bertangguh dia datang minta maaf pada Mizah mengenai kejadian yang menimpa anak kecilnya. Hajah Besar sendiri mengaku dia tidak tahu menahu mengenai polong yang merasuk dalam dirinya. Setelah beransur pulih tenaganya, Hajah Besar nasihatkan supaya Mizah membawa anaknya berubat di kampung kalau diganggu terus-menerus. Sekalipun anak kecil itu tidak langsung menangis setelah Hajah Besar sembuh, tetapi Mizah bawa juga anaknya berubat balik ke kampung iaitu di Taiping. 3 hari dia minta dukun Meon ubatkan anak kecilnya. Tidak ada pula kejadian yang merungsingkan hati. Anak kecilnya riang bermain dengan anak-anak kakaknya yang semasa di kampung. Disebabkan anaknya tidak diganggu rasukan, Mizah juga tidak perlu lama di kampung. Memang dukun Meon juga sudah beri jaminan yang anak kecilnya itu tidak diganggu apa-apa rasukan. Sebab itu Mizah perlu balik ke Keluang. Memang tidak tergamak dia mahu meninggalkan suaminya lama hingga tidak terjaga makan, minum dan pakaiannya. 2 hari selepas balik ke Keluang, Mizah menerima surat dari kakaknya iaitu Enon memberitahu anak gadisnya, Sairah berumur 10 tahun, menjerit ketakutan tidak menentu. Apabila dijemput dukun Meon, lantas sahaja Sairah menuduh polong peliharaan Mizah yang merasuknya. Astaghfirullahalazim. Keluh Mizah sebaik sahaja menerima surat kakaknya. Manalah dia tahu mengenai polong sampai Sairah yang merasuk menuduh dia demikian. Setan memang pandai kelirukan orang. Suaminya Derih Bauk menjelaskan,
Sedikit sebanyak dari Bauk memang sudah mempelajari tentang cara berdukun. Sebab itu, dia tahu apa yang dituturkan oleh orang yang kena rasuk bukanlah boleh dipercayai sangat. Kerana yang bertutur ketika itu memanglah syaitan. Kenapa pula dituduh kita pelihara polong? Gerutu Mizah kerana bimbang kakaknya akan percaya dengan tuduhan Sairah yang berumur 10 tahun itu. Bela polong ni bukan macam bela ayam itik. Deri Bauk mententeramkan isterinya. Memelihara ayam itik pun bukan mudah membiak. Kadang-kala sampai 5-6 bulan baru boleh menjadi. Masakan pula Enon mudah sangat percaya mengenai adiknya Mizah menyimpan polong. Tentu ada amalan yang diamalkan sebelum polong itu menjelma dalam hidupnya. Kadang-kala sampai bertahun-tahun beramal barulah polong itu sebati dengan diri. Ketika inilah baru... Saya tak nak sebut banyak-banyak lah menatang ni. Okey, kita sambung balik. Ketika inilah baru menatang tu boleh digunakan mencari mangsa. Malam-malam minta maaf ya. Tidak pernah pula Mizah mengamalkan ilmu syaitan. Setakat menghafal jampi mantra sampai bila pun tidak akan sebati dengan amalan. Setidak-tidaknya Mizah perlu bertapa berhari-hari sampai tidak boleh mendengar suara manusia di mana-mana. Mizah juga perlu menggali kubur tatkala tengah malam sebagai ujian sama ada mampu atau tidak memelihara polong. Lagipun manalah Mizah ada hasrat untuk memerlukan polong sebagai penjaga sepanjang waktu. Sesiapa sahaja memeliharanya bukannya untuk mencari mangsa, tetapi mengawal harta benda supaya tidak dimusnahkan orang. Apalagi kalau pencuri berkeliaran mahu merampas ternakan atau tanamannya. Ketika inilah siapa sahaja yang mencuri harta bendanya akan dirasuk sampai terkejang sakit dengan mata yang terbeliak macam lembu disembelih leher. Derih Bauk percaya isterinya tidak pernah mengamalkan ilmu syaitan hingga memelihara polong. Disebabkan tidak mahu Mizah dituduh orang-orang kampung memeliharanya, Derih Bauk terpaksa juga mengajak Ulung Kubil ke Taiping. Biarlah dia berbelanja semata-mata membawa Ulung Kubil ke kampungnya untuk mengubati Sairah. Memang enggan juga Ulung Kubil mahu ke Taiping. Setelah Sairah diubat dukun Meon, sekiranya dia datang ke Taiping, tentulah dia dituduh menceroboh kawasan dukun Meon kalau sengaja mahu menunjukkan kebolehan. Tetapi dukun Meon tidak membantah apa-apa semasa Ulung Kubil datang bersama dengan Derih Bauk. Malah Enon juga tidak menaruh syak wasangka terhadap Mizah, sekalipun anak gadisnya yang berusia 10 tahun itu merepek menuduh benda itu adalah peliharaan Mizah yang merasuknya. Memang Sairah masih lemah tidak bermaya sewaktu Ulung Kubil naik ke rumah. Dia terkejang dengan mata yang terkebil-kebil. Mukanya pucat lesi disebabkan tidak menjamah nasi sejak seminggu. Untuk makluman semuanya, ini rekod ini berlaku pada jam 11.22 malam. Baik, kita teruskan. Setelah meminta dibuatkan bertih 2 piring dan mayang pinang sebelum keluar seludang, Ulung Kubil membakar kemenyan terlebih dahulu. Perlahan-lahan dia membacakan jampi serapahnya. Ini kalau rekod pada siang saya akan baca jampi serapahnya, tapi mengenangkan dah waktu malam menghala ke pagi buta ni, saya takkan baca mantranya. Jadi kita akan teruskan. Kemudian dia mengangkat tempat kemenyan dan mengasapkan bahagian kepala Sairah. Ketika Sairah bingkas duduk meludah ke muka Ulung Kubil, cepat-cepat ditolak oleh emaknya Enon. Tetapi Ulung Kubil ingatkan dia supaya tidak berkasar dengan gadis kecil itu. Ulung Kubil juga meminta dukun Meon ikut sama membantu semasa Sairah duduk melenggok-lenggok kepala seperti sedang beratip. Beratip tu nak buat apa? Sengaja dukun Meon mengejek sambil merenung tepat ke muka Sairah. Bodoh punya dukun. Aku bukan beratip. Sahut Sairah tersengih-sengih mahu menyakiti hati dukun Meon. Kalau bukan beratip, kamu tu buat apa? Jerkah Ulung Kubil keras seolah-olah tidak mahu langsung bertolak ansur. Aku pun tahu jampi serapah. Tegas Sairah mula berubah suaranya menjadi garau yang menggerunkan. Kenapa kau nak berlindung di balik Mizah? Ulung Kubil mengirai mayang pinang sebelum keluar seludang itu sampai terurai lepas. Awak jangan nak memandai-mandai, Ulung Kubil. Oh, Ulung Kubil. Tempat ni Meon yang punya. Ujar Sairah ketawa memanjang seolah-olah mahu melaga-lagakan Ulung Kubil dengan dukun Meon.
Semua tempat dalam dunia ni Allah Ta'ala yang punya. Segera Duka Meon membalas biar syaitan yang masuk itu tidak dapat memperdayakan dia. Memang Sairah cuba juga bingkas bangun, tetapi tenaga dia tidak mampu mengancam. Sekalipun dia bertambah kuat. Namun syaitan yang merasuknya tidak dapat menggunakan dirinya. Tenaga anak kecil sepertinya mudah saja ditewaskan oleh Ulung Kubil hanya dengan meletakkan jari telunjuk ke dahi sambil membacakan doa. Baik, saya teruskan. Setelah diulangi 7 kali dan dihembuskan ke muka Sairah, sekaligus sahaja muka gadis kecil itu berubah menjadi hitam laksana disapu arang. Tiba-tiba sahaja Sairah menangis, lantas menekuk mukanya mahu menyembunyikan diri. Sampai santak tengah malam, baru Ulung Kubil dapat berehat setelah Sairah semakin lemah hingga tertidur nyenyak. Duka Meon juga keletihan disebabkan lama sangat berhadapan dengan keadaan yang menyelubungi Sairah. Memang dia mengaku bukan Mizah yang mengirimkan polong yang merasuknya, tetapi sengaja mengikut anak kecil Mizah yang mahu mencari tempat perlindungan. Memang Dukun Meon tahu rasukan yang mengganggu Sairah mahu mengelirukan mereka apabila sengaja menuduh Mizah menghantarnya. Dukun Meon dapat melihat bayangan perempuan tua berdiri di sisi Sairah, cuba menghalau dia supaya jauhkan diri. Tetapi Dukun Meon tidak berundur selagi perempuan tua itu terus tercegat di situ. Hinggalah Ulung Kubil dibawa datang oleh derih bauk. Dia juga melihat bayangan Dukun Meon bertolak-tolakan dengan perempuan tua itu untuk menarik Sairah. Sebab itulah Ulung Kubil meminta bantuan Dukun Meon semasa mula mengubati gadis kecil itu. Apakala mayang pinang dikibaskan ke muka Sairah, sekaligus terasa bayangan mayang itu memukul kepala perempuan tua itu laksana besi pencakar mencengkam. Setiap kali perempuan tua itu cuba melawan, Dukun Meon sudah pun bersiap sedia mencemat belakangnya dengan cemeti hingga berbirat tidak bersisa. Tipu daya syaitan mesti dilawan dengan tipu daya juga. Tutur Ulung Kubil perlahan sambil menepuk-nepuk bahu Dukun Meon. Sekalipun Dukun Meon tidak dapat mengagak angkara siapa yang mengganggu Sairah, tetapi Ulung Kubil tahu bayangan tersebut sama dengan jelmaan sewaktu dia mengubati anak kecil derih bauk. Apabila derih bauk balik semula ke keluang bersama dengan Ulung Kubil, dia diberitahu mengenai kematian Hajah Besa. Ketika menghembuskan nafasnya, Haji Yusad sendiri terkejut kerana melihat muka isterinya menjadi hitam seperti dilumur arang. Belakangnya berbirat merah laksana dicemat dengan cemeti. Semua sudah ditentukan Allah. Kalau Haji Yusar tabah menerima takdir yang menimpa isterinya itu. Tetapi derih bauk tidak tergamak memberitahu keadaan Sairah sewaktu diubati oleh Ulung Kubil dan Dukun Meon. Biarlah semuanya menjadi rahsia dirinya. Disebabkan bimbang anak kecilnya akan dirasuk gangguan, tidak teragak-agak derih bauk mengekori ke mana sahaja Ulung Subit dijemput orang. Dia sanggup balik jauh-jauh malam kalau mengikut Ulung Kubil, sekalipun sampai Pontian ataupun Endau. Kadang-kadang merungut juga Mizah dengan perubahan suaminya yang gilakan amalan kebatinan. Bukan setakat mengikut Ulung Kubil sahaja, malah barang-barang keperluan harian di rumah orang tua itu dia akan hantar. Sampaikan beli ikan pun, seekor pun untuk dibawa balik ke rumah dan seekor lagi akan dihantar ke rumah Ulung Kubil. Macam itulah perangai arwah suami saya dulu, Tuan Haji. Jelas Mizah memberitahu kawan saya, iaitu Haji Kawar apabila kenangkan derih bauk. Kalau tidak disebabkan hujan sampai santak maghrib, memang saya bercadang untuk balik juga. Tetapi hujan yang turun mencurah menyebabkan saya mengambil keputusan untuk solat maghrib sahaja di rumah Haji Kawar. Lagipun sekali-sekala datang ke rumah isteri mudanya itu, apalah salah berbual panjang. Isteri saya pun ingin sangat mahu bertemu dengan isteri muda Haji Kawar. Semenjak dia berkahwin, seorang lagi ni, tidak pernah lagi kami bertemu muka. Haji Kawar pula seolah-olah sengaja mahu mengelak untuk temukan kami dengan isteri mudanya. Mungkin dia tidak sampai hati mahu memperkenalkan disebabkan hubungan isteri saya dengan isteri tuanya amat akrab. Dia bersungguh-sungguh menuntut. Miza semakin sebab menerangkan keadaan yang menyelubungi suaminya. Masa bertugas kat Sabah pun, dia menuntut sampai masuk ke hulu-hulu kampung. Ujarnya sayu dengan sikap suaminya setelah anak kecilnya diganggu kerasukan syaitan. Memang derih bauk bertekad mahu menghadapi gangguan syaitan sendirian dengan tidak bergantung kepada orang lain. Marah benar dia apabila anak kecilnya yang tidak berdosa dirasuk sampai menangis langsing.
Biarlah dihabiskan masa mengekori ulung kubil, asal sahaja orang tua itu curahkan segala isi dada kepadanya. Memang dia bagi tahu saya, pasal dia sentiasa menjaga keselamatan saya. Mizah terus menerangkan keadaan sebenar yang menimpa suaminya sebelum dibawa berubat ke bidur. Kita cuba dulu doakan awak, ya. Haji Kawar memerhati jam di dinding. Kerana bimbang, saya semakin resah mahu balik ke rumah. Hujan di luar bukanlah musibah yang boleh menghalang kerana saya boleh gunakan payung untuk berkejar ke kereta. Ustaz, marilah sama membantu saya ni. Lantas sahaja Haji Kawar menggambit saya supaya tidak tergesa-gesa balik selepas habis isyak. Kalau tak salah, Ustaz ni pernah ke Taiping kan? Agak lama baru Mizah dapat camkan saya ketika dia balik ke rumah anaknya di sebelah petang sebelum datang semula selepas isyak seperti dijanjikan oleh Haji Kawar. Memang Mizah sudah ingatkan di mana dia pernah terserempak saya. Saya mengangguk perlahan. Apabila dia sebut mengenai ayahnya arwah Haji Nuri, barulah dapat saya ingat sudah beberapa kali ke sana. Tetapi saya berkawan dengan Haji Nuri bukanlah di Taiping kerana sebelum itu dia lama menetap di Kelantan.